Salam sejahtera semua pelajar. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah bab 1, subtajuk 1.3 bentuk perniagaan lain, iaitu usaha sama. Pelajar-pelajar, sebelum kita memulakan pembelajaran kita untuk tajuk usaha sama pada hari ini, cikgu ingin pelajar-pelajar mengetahui apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap di akhir pelajaran pada hari ini yang bertajuk usaha sama, pelajar dapat menerangkan maksud usaha sama, mengenal pasti 3 tujuan usaha sama, menyatakan 4 ciri usaha sama, menerangkan 7 kelebihan usaha sama, dan yang kelima, menerangkan 2 kekurangan usaha sama. Mula-mula kita akan lihat maksud usaha sama. Usaha sama ialah suatu perkongsian strategik antara 2 atau lebih individu atau syarikat. Maksudnya 2 atau lebih syarikat yang mempunyai strategik tertentu, dan mereka akan berkongsi strategik untuk memanfaatkanlah keuntungan dan membawa kepada manfaat kedua-dua buah syarikat. Dan melalui usaha sama, syarikat usaha sama ini akan bekerjasama untuk mengeluarkan barang atau perkhidmatan dalam jangka masa tertentu. Maksudnya perniagaan usaha sama ini tidak akan berlanjutan untuk selama-lamanya. Usaha sama ini dijalankan mungkin untuk ditubuhkan untuk menjalankan satu projek tertentu saja. Dan satu syarikat yang baharu akan ditubuhkan untuk mengendalikan projek tersebut. Jadi pelajar-pelajar, kamu mesti ingatlah, perniagaan usaha sama ini bukan berlanjutan selama-lamanya seperti yang kamu faham tentang perkongsian. Perkongsian itu memang 2 buah peniaga ataupun 2 orang peniaga akan bergabung bersama dan menjalankan perniagaan secara berpanjangan. Tapi untuk usaha sama tidak sama. Usaha sama ialah mungkin syarikat ini dia dapat satu projek. Kemudian peniaga A dengan peniaga B bekerjasama untuk melaksanakan projek ini. Dan apabila projek ini sudah selesai, perniaga masing-masing akan kembali balik kepada syarikat asal mereka. Seterusnya, dalam menjalankan usaha sama seperti perkongsian, mereka perlu buat perjanjian. Usaha sama pun perlu ada perjanjian yang dibuat untuk mengelakkanlah pada masa akan datang itu berlaku sebarang kemuskiran, kekeliruan tentang tentang peranan mereka, tanggungjawab mereka dalam bidang yang penting seperti bidang kewangan, tenaga bekerja dan lain-lain. Jadi mesti ada perjanjian yang mengenai pasti apakah tanggungjawab setiap perniaga yang terlibat itu dari aspek kewangan, dari aspek tenaga kerja dan lain-lain bidang. Sini cikgu berikan satu contoh. Satu contoh usaha sama ialah tabung haji telah dan Amanah Raya telah bekerjasama untuk menubuhkan Afraj Management Sendirian Berhad. Ini ialah satu usaha sama yang perniagaan usaha sama yang dibentuk oleh Tabung Haji dan Amanah Raya. Seterusnya, pelajar kita lihat
apakah tujuan usaha sama? Okay. Tujuan perniagaan ini ditubuhkan bentuk perniagaan ini. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah satu, untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kedudukan syarikat. Mungkin syarikat ini dia hendak upgrade atau meningkatkan imej syarikat ini. Okay. Meningkatkan mungkin syarikat ini menjadi lebih popular, dikenali ramai, okay, di mata masyarakat. Jadi melalui usaha sama, dua buah syarikat bekerjasama membentuk satu syarikat yang baharu, mungkin boleh apa? Menaikkan kedudukan syarikat. Okay. Yang kedua ialah perkongsian kepakaran. Mungkin syarikat A ini ada kepakaran dari segi management, pengurusan. Manakala syarikat B ini mereka mempunyai modal yang banyak. Jadi kedua-dua buah syarikat ini boleh apa? Membentuk bentuk perniagaan lain, iaitu berbentuk usaha sama untuk berkongsi kepakaran masing-masing. Yang ketiga ialah melalui usaha sama, syarikat dapat menambahkan keuntungan. Mungkin kalau masa dulu sebelum usaha sama, syarikat A kurang mendapat keuntungan. Ada tapi kurang. Tapi selepas menjalankan perniagaan usaha sama bersama dengan sebuah syarikat yang lain, perniagaan mereka dapat apa? Keuntungan yang lebih apa? Banyak. Seterusnya, tujuan yang kedua ialah syarikat usaha sama dapat apa? Meningkatkan dana perniagaan. Dana ini seperti modal lah. Modal syarikat ini kalau kita boleh dapat dana tambahan dengan bergabung, usaha bersama-sama dengan apa? Syarikat yang lain, dan seterusnya boleh meningkatkan keuntungan. Dengan adanya modal yang banyak, kita dapat meningkatkan pengeluaran kita dapat apa? Meningkatkan pengambilan pekerja, dan tentu sekali apa? Melalui aktiviti ini kita dapat meningkatkan keuntungan. Dan tujuan yang ketiga ialah biasanya lah, sebuah syarikat ini akan bergabung dengan sebuah syarikat yang lain dalam bentuk usaha sama untuk melaksanakan suatu projek tertentu untuk suatu tempoh tertentu, kan? Untuk capai objektif mereka lah, untuk capai suatu objektif. Itu tujuan usaha sama. Jadi apabila objektif syarikat sudah tercapai, maka apa? Syarikat usaha sama ini akan dibubarkan. Seterusnya, belajar kita beralih ke ciri-ciri usaha sama. Pertama, kedua-dua pihak akan membentuk sebuah entiti perniagaan yang baru. Maksudnya, kalau masa dahulu syarikat A, ada lagi sebuah syarikat B. Sekarang kedua-dua syarikat ini telah mengambil usaha untuk bergabung bersama untuk menjalankan perniagaan secara usaha sama dengan membentuk sebuah perniagaan yang baharu. Jadi maksudnya nama kedai yang baru akan diberikan apabila syarikat usaha sama ini dibentuk. Seterusnya, modal akan disumbangkan oleh kedua-dua pihak. Kedua-dua pihak masing-masinglah akan menyumbangkan modal ikut nisbah yang dipersetujui oleh mereka. Yang ketiga, kedua-dua pihak akan bersama-sama mengawal dan menguruskan syarikat baharu. Maksudnya kedua-dua pihak akan bekerjasama lah. Mungkin ada yang pakar, dia lebih pakar dalam bidang management. Dia akan uruskan pentadbiran syarikat. Ada lagi satu syarikat yang lain pula, dia lebih mahir dalam bidang teknikal. Dia akan jaga bahagian teknikal, pengurusan kewangan, pengurusan sumber manusia,
mungkin dari aspek pengurusan pengeluaran, pemasaran dan sebagainya. Jadi setiap kedua-dua pihak ada bahagian-bahagian yang akan diuruskan oleh mereka. Mungkin kedua-dua pihak akan berkongsi aset, hasil dan perbelanjaan. Maksudnya kedua-dua syarikat ini, mereka akan menyumbangkan aset masing-masing, untuk syarikat usaha sama yang baru dibentuk ini. Hasil yang diperoleh akan dikongsi bersama dan juga perbelanjaan syarikat akan ditanggung bersama-sama. Dalam syarikat usaha sama. So itu ialah 4 ciri usaha sama. Terusnya kita beralih pada bahagian apakah kelebihannya membentuk syarikat bentuk perniagaan lain yang berbentuk usaha sama. Yang pertama, dapat memperluas asas perniagaan. Maksudnya di sini syarikat boleh menjalankan perniagaan di tempat yang belum pernah diterokai. Maksudnya mungkin syarikat A ni dia dapat satu projek. Syarikat A ni di Semenanjung Malaysia. Dia dapat satu projek di Sarawak, Malaysia Timur. Jadi di sini mungkin dia akan mencari sebuah syarikat di Malaysia Timur untuk menjalankan projek ini bersama-sama. So melalui cara ini dia dapat meluaskan asas perniagaannya ke tempat yang lain yang belum pernah diterokai olehnya. Yang kedua, melalui usaha sama dapat meningkatkan dana kewangan dan tenaga pekerja. Di sini pentinglah. Kalau syarikat ini satu syarikat saja, mungkin dana modal adalah adalah terhad. Tenaga bekerja pun terhad. Jadi untuk menjalankan suatu projek yang lebih besar, lebih baik dia bergabung tenaga dengan sebuah syarikat yang lain supaya dalam bentuk usaha sama supaya dia boleh menambahkan dana dan tenaga pekerja. Yang ketiga ialah melalui usaha sama dapat meningkatkan pengeluaran kerana pasaran lebih besar. Kalau dua buah syarikat bekerja sama, memanglah kuantiti produktiviti dapat ditingkatkan dengan kita kata tadi kan, modal, dana, kewangan, tenaga pekerja bertambah. Jadi sekaligus tentulah pengeluaran dapat ditingkatkan untuk memenuhi pasaran yang semakin besar. Yang kelebihan yang seterusnya, keempat, mudah mendapat bahan mentah dan sumber lain daripada syarikat usaha sama. Kadang-kadang mungkin syarikat kita ni kekurangan bahan mentah. Tapi kebetulan syarikat usaha sama yang partner kita, mereka ada sumber modal. Jadi melalui kerjasama, melalui usaha sama ini, bahan mentah mudah diperoleh. Sumber-sumber lain mungkin sumber-sumber seperti sumber tenaga pekerja, juga mudah diperoleh untuk melancarkan proses pengeluaran kita. Yang kelima ialah mendapat teknologi yang baharu. Untuk menjalankan suatu pengeluaran, mungkin kita perlukan gunakan mesin-mesin ataupun teknologi maklumat ICT, teknologi yang baru. Mungkin syarikat kita tidak ada teknologi baru itu. Tapi syarikat yang kita hendak usaha sama bersama dia, mereka ada teknologi baru ini. Jadi itu satu kelebihan lah. Kita dapat memperoleh teknologi baru ni apabila kita bekerja sama dengan dengan syarikat lain dalam pengeluaran. Yang keenam, harta individu, aset serta pegangan dalam syarikat asal dikekalkan. Seperti apa yang cikgu awal-awal tadi cikgu ada maklumkan bahawa apabila kita menjalankan perniagaan syarikat usaha sama ini, kita
membentuk sebuah syarikat yang baharu dengan nama yang baharu. Syarikat asal kita itu kekal ada. Masih ada. Bukan seperti perkongsian yang kita dua buah syarikat itu kita gabungkan, kemudian syarikat asal kita dah tidak ada lagi. Ini tidak. Untuk usaha sama, syarikat asal kita kekal ada. Ini kita dapat satu projek, kita hendak bekerja sama dengan sebuah syarikat yang baru. Okay? Jadi apa? Kita bentuk sebuah syarikat yang baru dengan modal, dengan aset, okay? Dengan tenaga pekerja yang baru. Dia tidak dikaitkan dengan syarikat asal kita. Jadi syarikat asal kita, harta syarikat asal kita, okay, saham dalam syarikat asal kita masih dikekalkan. Okay. Apabila kita tamat projek, okay, bersama syarikat usaha sama, peniaga itu boleh kembali kepada apa? Kepada syarikat asal mereka. Okay. Terusnya yang ketujuh, setiap aktiviti perniagaan memang ada risiko kan yang perlu ditanggung. Jadi kalau ada risiko, contohnya risiko kerugian. Dalam usaha sama, kerugian tu boleh ditanggung bersama-sama, okay, oleh kedua-dua buah syarikat. Okay, seterusnya kita lihat untuk setiap kelebihan, setiap yang ada di dunia ini kan, yang ada kelebihan di sebalik itu mesti ada apa? Mesti ada kekurangan. Jadi kita lihat apa kekurangan syarikat usaha sama ini. Okay. Yang pertama ialah kemungkinan apa? Kedua-dua syarikat yang bergabung dalam usaha sama ini, kemungkinan berlaku konflik antara mereka kerana visi dan misi mereka yang berbeza antara syarikat yang bergabung. Okay, itu konflik. Yang kedua, mungkin berlaku apa? Masalah dalam pengurusan syarikat. Kerana apa? Setiap syarikat mempunyai perbezaan budaya dan cara pengurusan yang berbeza. Jadi seperti kita pun orang, okay, kita pun pandangan kita yang berbeza, cara hidup kita yang berbeza. Jadi kadang-kadang akan menyebabkan apabila kita bergaul, bertembung dengan orang lain, akan berlaku masalah pergaulan. Okay? Dalam percakapan kita. Okay? Sama juga untuk syarikat. Okay? Perbeza budaya, pengurusan, cara pengurusan mungkin akan menyebabkan syarikat usaha sama ini timbul masalah dalam aspek pengurusan. Idea mereka yang tidak sama, cara management yang tidak sama dengan syarikat asal mereka. Okay. So pelajar, ini ialah antara isi kandungan yang kita belajar untuk pelajaran hari ini yang bertajuk usaha sama, iaitu satu daripada bentuk perniagaan yang lain. Tajuk yang kita telah belajar tadi ialah yang pertama ialah dari aspek maksud. Pelajar mesti tahu maksud usaha sama, apakah tujuan usaha sama ini, ciri-ciri usaha sama, kelebihan dan kekurangan. Dan usaha sama ini pelajar mesti ingat, ia ialah dalam tajuk besar ialah bentuk perniagaan yang lain. Kita ada bentuk milikan, bab-bab yang awal ini pelajar telah belajar kan, bentuk milikan perniagaan, milikan tunggal, milikan perkongsian, milikan syarikat, milikan koperasi kan. Itu ialah 4 jenis bentuk perniagaan yang biasa. Selain daripada bentuk perniagaan biasa, kita ada bentuk perniagaan yang pembentukan perniagaan yang lain, iaitu usaha sama dan perniagaan franchise. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar telah memahami pelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih.